أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. Tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu. Dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takabur, lagi membangga-banggakan diri. Orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya berlaku bakhil akan mendapat balasan yang menghina. Dan sesiapa yang berpaling dari mematuhi hukum Allah, maka padanya tertimpa atas dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Hadid. Surah yang ke-57 pada juzuk yang ke-27. Bermula ayat yang ke-22 sehingga ayat yang ke-24. Dalam ayat yang kita bacakan ini Allah Ta'ala menjelaskan hakikat kehidupan di dunia kepada semua manusia. Bukan kepada seluruh makhluknya. Apa pun yang berlaku. Pada diri mereka, pada harta benda mereka, pada cuaca tanah air mereka dan segala yang bersangkutan di dunia ini sudah tercatat pada ilmu Allah, pada pengetahuan Allah. Sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan manusia dan makhluk. Bahkan sebelum Allah Ta'ala menciptakan bumi ini. Kesemuanya ini bertujuan dan hikmah supaya tidak manusia berduka cita dengan apa yang mereka tidak perolehi. Apa yang terlepas daripada keinginan mereka dan cita-cita mereka. Dan juga supaya manusia tidak sombong, takabur dengan apa yang mereka dapat. Bukan sebab mereka bijak, mereka pandai, mereka gagah, mereka kuat. Bukan. Itulah takdir Allah. Untuk satu tempoh mereka memperolehinya sebagai satu ujian. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan secara makna umum bahawa Allah Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Lagi takabur. Sombong dengan tidak melihat nikmat itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dengan menghina manusia lain dengan apa yang ada pada mereka. Maka ini yang dimaksudkan dengan perkataan mukhtal, fakhur. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang watak manusia yang menjadi perkara yang boleh membinasakan dunia dan akhirat mereka, iaitu watak kedekut. Bagaimana kesudahan orang-orang yang kedekut. Kemudian Allah menjelaskan bahawa siapa sahaja yang berpaling daripada perintah Allah, ia tidak menjejaskan, tidak memberi mudarat kepada Allah, tidak memberi kesan kepada Allah. Kerana Allah senantiasa terpuji lagi maha kaya. Yang akan merasakan akibatnya ialah makhluk manusia itu sendiri. Baik, ini makna umum. Bila Allah Ta'ala menyebut, ma asaba min musibah fil ard wala fi anfusikum. Tidak berlaku mana-mana musibah di dunia ini melainkan ia telah dicatat di sisi ilmu Allah. Pada qada dan qadarnya. Sama ada berlakunya gempa bumi, berlakunya kemarau, kekurangan tumbuh-tumbuhan, kerosakan tumbuh-tumbuhan, bahkan naiknya harga barang, kelaparan, kematian, penyakit dan wabak, kefakiran dan kesempitan hidup, hilangnya anak-anak atau matinya anak-anak,
dan terlaksanya hukum hakam, melainkan ianya semua di dalam ilmu Allah dan dalam catatan Allah SWT. Allah Ta'ala menjelaskan ini semua untuk menunjukkan kuasa mutlak itu hak Allah. Untuk menunjukkan bahawa semuanya itu dalam pengetahuan ilmu Allah, dalam kekuasaan Allah. Dan semua manusia hidup di dalam kerangka qada dan qadar. Tak boleh keluar. Sebagaimana kita lihat naiknya matahari timur dan barat, dalam kerangka itu je. Dia tak boleh tergelincir walaupun 1 inci. Dari semenjak Allah Ta'ala ciptakan matahari ini, di naik timur, di tenggelam barat. Demikian sehinggalah Allah tentukan bila berlakunya kiamat. Sebagaimana pertukaran malam dan siang, dia tak pernah berubah. Begitu malam datang, pergi, siang datang dan pergi. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Dan dia tak pernah berubah semenjak Allah ciptakan dunia ini. Kalau hari ini kita katakan hari Sabtu, esok hari Ahad, benda yang sama berlaku akan datang. Dan sebelum ini, dia tak pernah berubah. Apakah hari Ahad pernah tergelincir, tersilap? Sebenarnya hari ini bukanlah hari Sabtu ataupun malam Ahad. Tersilap patut hari Jumaat. Tidak berlaku. Hari bergerak. Sebagaimana tahun juga begitu. Dia tak pernah berubah. Kalau kita sebut kita tahun 2023, 2024 dan seterusnya. Demikian sebelum itu. Demikian ketetapan. Supaya kita faham analogi qada dan qadar Allah ini, Allah jadikan ada makhluk sifatnya tetap dan pergerakan. Begitulah namanya qada dan qadar. Tetap. Saya sebut tadi contoh matahari. Berubah tak matahari timur barat? Kita sebut tadi contohnya ialah hari Ahad, Isnin, Selasa, Khamis. Semenjak tuan-tuan hidup 40 tahun, 50 tahun, apakah hari ini berubah? Begitulah hari. Kita terus akan melalui terus Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, terus ulang. Kemudian tahun juga begitu. Dia terus bergerak. Daripada kita cerita tahun 1900 bergerak sampai 2023. Kemudian bergerak. Apakah berlaku apa-apa perbezaan? Tak ada. Sama. Sebagaimana kita contohkan siang dan malam. Semenjak datuk nenek kita, moyang kita, siang begitu, malam begitu. Tak pernah berlaku kesilapan. Sepatutnya siang ni, bila ada teknikal sikit, jadi malam. Tidak berlaku begitu. Malam. Siang. Apakah ia berubah? Kan dia tak berubah sebab manusia tak perasan benda ni semua. Demikian juga manusia hidup dan mati. Tak pernah berubah. Ada hidup, ada mati. Ada yang dilahirkan hari ni. Ada yang mati hari ni. Demikian juga harga barang. Ada yang naik dan ada yang turun. Demikian juga ekonomi ada naik, ada turun. Demikian juga kekuatan manusia ada naik, turun. Mungkin dulu yang kuat sekian-sekian negara. Itulah dia lemah pula. Itu semua di dalam ilmu Allah, kekuasaan Allah, takdir Allah. Kalau kita tengok ni negara paling kuat. Apa ini negara haram Yahudi. Oh ni gagah. Sebab apa? Keliling dia semua kuasa besar. China, Rusia, Perancis, Britain, Amerika. 5 kuasa veto lindung dia. Lindung, maka Yahudi dia kuat, gagah, dia buli, dia bunuh, dia halau, dia rampas. Tetapi kekuatannya juga akan turun. Kerana itulah ilmu Allahnya. So, hari ini kita dengar cerita Sabtu, bila tentera Hamas masuk kawasan kem tentera. Di sempadan Gaza masuk. Tawan 35 tentera dia. Hancurkan kereta kebal. Dimulakan dengan 5,000 roket yang dilancarkan. Diikuti diserang 7 mustautanat Israeliyah, 7 perkampungan Yahudi. Dan menawan tentera-tentera lebih daripada 35 orang. Mengejut. Yang dinamakan Operasi Tufanul Aqsa. Taufan Aqsa. Seperti tajuk Aqsa yang mengganas. Taufan Al-Aqsa dalam bahasa Arab. Tadi baru Sabtu. Dunia terkejut. Ini Israel kuat, gagah. Ada radar, ada itu, ada intelijen yang hebat. Boleh cek apa berlaku pergerakan. Tapi Allah tunjuk. Begitu catatan. Kekuasaan itu berubah. Ini boleh tentera Hamas pergi naik basikal terbang. Basikal terbang. Ini pakai kipas belakang. So, masuk ke kampung-kampung tanpa mereka perasan. Sehingga penganalisis tentera dan politik kata ini hadha naw ibda'i
satu kita kata bentuk yang begitu unik, tak pernah orang Yahudi fikir. Tak pernah mereka fikir. Sampai tentera sehingga daripada pangkat tinggi sampai bawah boleh ditawar macam tu je. Bawa balik 35 orang balik. Itu seekor tentera Yahudi tu berapa nilai dia? Nilainya semua tawanan Palestin dan penjara. Nilai dia. Kali itu menakutkan, kali ini marwah. Tapi sampai bila? Kerana kita katakan semua ini takdir Allah. Supaya kita tak pernah lemah. Bila manusia ikut peraturan, ikut perintah Allah, dia tak pernah lemah apa pun jua berlaku. Tapi musuh yang tak percaya pada qada dan takdir, dia akan lemah. Ni dia lemah. Masa dia kuat, dia sombong. Masa tengah macam ni, dia lemah dan putus asa. Nah, rakyat dah tak percaya kepada Yahudi, tak percaya. Pada cerita bagusnya dia punya spy dia punya, kita katakan dia punya tentera, semua dah tak ada. Itu semua dongeng-dongeng dia. Tentera yang tak terkalah. Akhirnya ditawang gitu je. Kerana mereka promokan Jaishun la yukhab dalam bahasa Arab. Sebab kita baca berita sumber Arab. Hari ni berita-berita Arab sebut. Tapi aneh macam ni. Negara-negara Arab semua kata bertenang. Negara-negara Eropah kata kita sokong Yahudi. Nampak beza? Negara Arab kata sila bertenanglah Palestin. Tenang, jangan gaduh-gaduh. Negara Eropah kata kita sokong Israel. Kita lihat bagaimana watak orang kafir terus menyokong. Perang-perang dah. Satu Eropah akan kongsi. Tapi kalangan pemimpin Islam tenang, jangan gaduh. Dah negara kena rompak dah. Orangnya dibunuh semua, tapi dia kata bertenang. Tahdiah. Supaya bertenang, jangan buat apa-apa tindakan tak melulu katanya. Melulu tindakan serang Israel. Ini watak lemah pada pemimpin Islam. Lihat watak kesatuan orang kafir. Kita akan sokong Israel. Kita sokong. Bersedia perang. Dan ini kita gambarkan, inilah takdir Allah. Perjalanan manusia begitu. Yang kuat tidak selamanya kuat. Yang lemah tidak selamanya lemah. Kan dalam takdir Allah. Dan Allah menyebut dalam catatan takdirnya. Wal aqibatu lil muttaqin, kemenangan bagi orang yang bertakwa. Itu catatan takdir Allah. Macam mana pun orang kafir duk bully orang Islam, kesudahannya milik orang Islam. Kesudahannya Baitul Maqdis kembali pada orang Islam. Itu kesudahan dia. Ini kita cerita tentang takdir. Bila Allah Ta'ala kata apa pun berlaku di bumi pada diri kamu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Sudah tercatat di dalam buku catatan atau disebut sebagai catatan takdir. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan manusia. Kita sebut dalam Al-Quran, Allah menyebut apa itu takdir. Antara takdir yang saya katakan tadi, kemenangan akan menjadi kesudahan milik orang Islam. Itulah takdir. Walau mereka buat untuk menjauhkan orang Islam dari Islam, menjauhkan orang Islam dari ulama, menjauhkan orang Islam dari agama. Belajar agama ni tak nampak standard. Belajar yang lain nampak standard. Belajar agama gaji kecil, belajar yang lain gaji besar. Ini dipanggil sebagai tajfif al-ulama. Mereka cuba fakirkan institusi ulama supaya orang tak nampak agama tadi nilai. Ni yang kerja peguam nampak gaji puluh-puluh ribu. Yang kerja ulama gaji cipuk. Maka siapa nak jadi ulama? Yang belajar sekolah agama dengan kemudahan-kemudahan yang terhad. Siapa nak belajar? Saya ingat salah seorang guru kami cerita. Dia jadi khatib, dia jadi imam, gajinya lebih rendah daripada tukang sapu kat jalan. Tujuan dia apa? Mereka nak menghina ulama. Biar ulama gaji kecil. Siapa nak jadi ulama? Tuan-tuan nak jadi ustaz, gaji 1,000. Nak jadi? Mana? Baik jual minyak wangi, 10,000 gaji. Tanya orang jual minyak wangi, 10,000 gaji dia. Baik kita jual itu bu. Ini cara mereka jadikan, biar jangan ada pun cita-cita nak jadi ulama. Melainkan kamu kena naik basikal, mengajar pun kena ikhlas. Ikhlas dengan mentaliti dia. Ni yang sipu-sipu sekali kuliah 1,000, itu bagus, itu bijak. Yang ulama ni jangan. Sebab ulama dia isi minyak dengan doa je. Ya Allah, penuhlah tangki. Dan dia pun makan pakai doa je. Doa je, kenyang perut dia. Allah, kenyangkan perut aku. Di kahwin pun dia tak bayar pakai duit. Dia pakai daun-daun. Daun zaitun, daun anggur yang lah mas kahwin. Ni bini-bini ulama semua makan daun je. Doa. Dia pun tak pergi hospital.
Suami dia pegang perut, beranak anak dia. Senang. Tuan-tuan, kita dijauhkan dengan cara macam tu. Kita anggap macam aib kalau ulama tu ada duit. Aib, ada duit. Kalau ulama tu beli kereta, aib beli kereta. Ulama kena naik kereta buruk je. Tu pun pinjam 6 orang, biar 6 orang. Tapi kalau orang lain kata besar bagus, berjaya cemerlang. Ini sukses. Anak saya nak jadi macam dia. Ulama kita baru siap-siap. Dia mula kata, ni tak ikhlas dah ni. Ingat, inilah tunggang agama. Dah tunggang agama. Begitu kaedah mereka gunakan, dah lama. Dan mereka berjaya. Tapi mereka tak boleh lari daripada takdir Allah. Kerana kesudahannya bahawa Islam akan naik juga. Islam naik dengan ulama-ulamanya akan naik. Kerana ini yang bawa Islam. Ulama tipu sikit, mereka terlihat ulama suka fitnah. Mereka tiap-tiap hari fitnah tak apa. Ulama tipu sikit, kononnya tipu sikit. Bohong ulama ni. Begitu kaedah mereka. Kaedah mereka. Dalam menjauhkan manusia dari Islam, mereka serang ulama dulu. Dan kita pun tak sedar, tak perasan. Akhirnya saya katakan ulama, anak-anak kita tak bercita-cita nak jadi macam-macam mereka. Sebab tak nampak apa keistimewaan. Apa keistimewaan, tak ada apa. Baik tengok lain, engineer, arkitek, korporat. Ini semua rumah 8 tingkat tak apa. Hebat. Ini insya-Allah kereta 40 buah pun okey. Ini sekian. Demikian dipanggil kaedah tajfif al-ulama. Memfakirkan ulama. Mentaliti kita ulama ni biar fakir. Mentaliti. Akhir yang ada tu pun bila hilang tak berganti. Tak berganti. Ini kalau seorang ulama tu ada, yang ni didik masyarakat, mati tak berganti. Siapa nak jadi dia? Nak jadi dia apa? Ulama tinggal satu je, tinggal glamour lagi tinggal. Tu je ada. Nanti glamour pun tak ada sebab boleh ke artis. Boleh ke penyanyi orang asli, nyanyi, suara sedap. Boleh nyanyi ini pasar malam, suara dia lagi sedap. Begitu mereka seborkan. Seborkan yang lain-lain itu macam indah dan hebat. Tapi takdir Allah. Ini kita cerita takdir Allah. Buatlah macam mana pun. Akan tetap Allah menjadikan Islam yang akan menang dengan para ulama ini tetap akan berada depan sekali. Depan sekali. Kerana itu Allah akan adakan kejadian-kejadian yang menjadikan orang akhirnya nampak ulama. Paling tidak. Kata bila dekat mati, orang nampak siapa dah masih mati. Dan bila masuk kubur, orang harap siapa tu ketika itu? Paling tidak. Ketika Mustafa Kamal Atatürk tutup sekolah agama. Bahkan menangkap para ulama. Apa jadi bila mati di kalangan orang Islam Turki, tak ada orang nak talqinkan, tak ada orang nak uruskan. Tak ada. Mereka ingat okey tak ada mudarat apa, rupanya banyak mudarat. Akhirnya kadang-kadang kita terpaksa kita buat satu sekolah, nama sekolah dipanggil sekolah Imam dan Bilal, macam tu je lebih kurang. Untuk lahirkan Imam dan Bilal lah, sebab untuk mandi jenazah ni. Tak ada orang. Mereka dah buang semua isu-isu agama. Akhirnya mereka nampak tak ada nak urus jenazah. Tak ada orang nak uruskan kematian. Akhirnya mereka nampak juga. Itu yang kecil, akhirnya nampak juga. Di sini tuan-tuan sekalian, bila kita katakan takdir Allah, Allah ajar kita supaya tak ada orang rasa lemah. Orang beriman tak pernah lemah. Nabi SAW ketika mana berhijrah, lalu dikejar oleh Suraqah bin Ju'shum atau dipanggil Suraqah bin Malik Al-Ju'shum. Rasulullah tengah hijrah ni bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa orang sahabat lain seperti anak Abu Bakar sendiri, seperti Amir bin Fihr dan juga penunjuk jalannya Abdullah bin Uraikid. Tiba-tiba kuda Suraqah terjunam jatuh. Dan dia bangkit kembali, dia terjunam lagi jatuh. Dia rayu, ya Rasulullah, ya Muhammad, tolong aku, selamatkan aku. Niat dia nak tangkap Rasulullah. Tapi tertumus kudanya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Bila Rasulullah minta janji pada Suraqah supaya tidak lagi kejar dan sembunyikan maklumat perjalanan Rasulullah. Dan Rasulullah kata, wahai Suraqah, bagaimana keadaanmu nanti bila kamu dipakaikan dengan gelang kebesaran Kisra? Tuan-tuan, Rasulullah belum sampai Madinah, tapi Nabi dah nampak kemenangan dan kekalahan tentera Parsi di tangan orang Islam. Kenapa? Rasulullah telah diberitahu takdirnya begitu. Bila Islam ada Madinah, orang Parsi akan jatuh. Itu takdir. Sebagaimana Rasulullah takdirkan orang Islam akan ada pemimpin yang tak boleh disekat kepimpinannya. Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Itu dalam takdir. Sebab tu orang kafir cuba nak ubah takdir ini.
tidak akan berlaku. Islam tu tak benar. Mereka ubah macam-macam. Hari ni mereka nak cari siapa yang ada watak-watak Imam Mahdi. Kita lupuskan sekarang. Yang bernama Muhammad bin Abdullah ada watak. Sebab tu Mahdi ni tak dikenali. Dan Allah islahkan dia cuma dalam satu malam. Dalam satu malam dia mengetahui Mahdi. Kenapa Allah sembunyikannya? Sebagaimana Allah sembunyikan Ya'juj Ma'juj. Tak ada orang boleh cari Ya'juj Ma'juj. Kerana tak ada orang boleh mengubah takdir. Takdir Ya'juj Ma'juj dia akan keluar akhir zaman. Bukan sekarang. Walau kita guna apa pun teknologi. Sebagaimana kata Zulkarnain. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Bila sampai janji Tuhanku. Yakni bila sampai waktu yang telah ditakdirkan oleh Tuhan. Maka tembok ini akan runtuh sendiri. Dan janji Tuhanku benar. Sebab tu hari ni kalau tuan-tuan cuba cari, tak boleh. Sebab Tuhan dah takdir, Ya'juj Ma'juj bukan keluar sekarang. Dia tak akan keluar sekarang. Dia mesti ikut turutan dia. Dia mesti lalui zaman Mahdi dulu. Dia mesti turun Nabi Isa dulu. Dia mesti Dajjal dulu. Baru Ya'juj Ma'juj. Kita nak cari dengan segala kecanggihan kita, tak akan jumpa. Tak akan. Ini namanya takdir. Macam kita sebutlah kita, kalau Allah takdir kita tak jatuh lagi, memang tak jatuh lah kita. Jalang tak jatuh, berlari tak jatuh. Bila sampai waktu Allah takdirkan jatuh. Kita berjalan selangkah, jatuh. Tersepak kaki sendiri, bukan kaki orang pun. Sebab itu takdir jatuh. Kita mandu kereta, memang Tuhan tak takdir lagi aksiden. Tak aksiden. Banyak mana miss nak aksiden, tak aksiden. Tapi bila sampai waktunya, langgar pagar depan rumah. Hak tiap-tiap hari buka pagar tahu. Boleh langgar. Kamera tengok dah ni. Belakang tengok, boleh langgar lagi. Itulah takdir. Ini yang kita sebut tentang takdir. Allah sebut, semuanya sudah dicatat. Sebab itu umat Islam tak perlu takut dan bimbang. Semua dicatat. Kemenangan dan sebagainya. Kan itu kata Allah, apa menyebut tentang takdir Allah ini. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semuanya itu mudah bagi Allah. Dalam menetapkan semua yang berlaku, dalam mengetahui semua yang berlaku dan akan berlaku, semuanya itu adalah dalam kekuasaan Allah yang mudah, bukan susah pun. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita faham takdir Allah sebagaimana kata ulama, man arafa sirrallah fil qadar hanat alaihi al-masaibu. Siapa yang mengetahui rahsia Allah di sebalik ketentuannya, maka ringanlah musibahnya. Hari ni kita hilang duit. Hilang duit. Sedih tak? Sedih lah hilang duit. Banyak lah ni hilang. RM100, okay. RM1,000. Kena scam hari ni. Hilang dalam akaun. Sedih. Tapi bila kita ingat balik, inilah takdir Allah. Takdir Allah, kita pun lapang. Kita pun tenang. Bukan Allah ajar kita sebut sesuatu. Doa dan sebagainya. Kerana tidak ada takdir dunia. Bila mana seorang manusia itu bersabar dan mengikuti peraturan, melainkan Allah ganti lebih baik. Allah ganti lebih baik. Tuan-tuan, apakah dia lebih baik daripada pahala? Pahala. Kalau kita tahu nilai pahala, nescaya kita tak nak benda lain melainkan pahala. Tapi kerana pahala ni ujian Allah, Tuhan tak bagi kita nampak. Ujian. Kalau Allah bagi nampak pahala macam kita tengok Ferrari, Bugatti, tengok yacht, tengok kapal terbang, berebuk kita ni. Sebab apa? Sekali buat, dapat satu kapal layar. Sekali buat, dapat private jet. Berebut. Tapi, kerana sifat pahala lebih besar dan lebih bernilai daripada benda dunia. Kerana benda dunia kita dah sebut semalam, sehebat mana pun dia akan hancur. Pahala Allah tak tunjuk kat dunia sebab pahala itu tak hancur. Kalau Allah letakkan kat dunia, pahala itu pasti akan hancur. Yang kedua, kerana pahala itu terlalu besar untuk masuk dalam dunia ni. Contoh kalau pahala boleh masuk, tak muat dunia ni. Seorang baru buat amalan. Besarnya pahala. Hebatnya pahala. Kerana itu Allah simpan di akhirat, di negeri yang tiada sempadan. Di negeri yang tidak ada fana dan kebinasaan. Di negeri yang tak ada limitation. Yang tak ada keterbatasan. Ini negeri la nihayatalaha. Tak ada apa-apa kesudahannya. Maka pahala yang besar, yang luas. Maka kata Allah, semua takdir dalam ilmu Allah ini mudah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, likaila ta'sau ala ma fatakum. Supaya kamu jangan sedihlah apa yang kamu tak dapat. Apa yang hilang, apa yang luput. Apa yang binasa daripada kamu. Wala tafrahu bima atakum. Dan jangan gembira apa yang datang. Tuan-tuan, Allah ajar kita dalam menghadapi segala takdir Allah.
Dia ada dua benda takdir ni. Wa imma gembira, wa imma sedih. Dua je takdir, sifat dia. Kalau tuan-tuan dapat satu takdir, wa imma tuan-tuan gembira atau sedih. Dia tak ada yang ketiga. Sedih banyak ke sedih sikit, itu bergantung pada orang tu. Suka banyak ke suka sikit, tak ada benda saya tak sedih, saya tak suka. Biasa je. Apa benda biasa je sebut? Biasa je. Tak, tetap dalam diri awak tu ada sedih. Nak tahu biasa tak biasa, cuba hilang benda ni. Cuba hilang. Awak pun rasa sesuatu. Makna benda tu awak gembira. Kita ada jantung, kita ada ini dalam badan kita, buah pinggang. Rasa gembira tak? Tak rasa apa-apa lah Ustaz. Tak rasa apa. Sebab benda dah tetap. Rasa gembira tak? Rasa sedih tak? Cuba sakit sekali. Sakit sekali, tiba sembuh. Barulah kita rasa nilainya Allah seronoknya saya ada buah pinggang. Lama ni tak sebut. Merata cari buah pinggang ni. Bila kita sakit, kita sedar benda tu mengembirakan kita. Tuan-tuan mata ni sihat. Memang tak rasa apa. Nikmat mata sebab dah lama ada mata. Suka ke tak suka, sedih tak ada nikmat mata. Sampai Allah bagi kita sakit kelabu. Waktu tu boleh kita rasa nikmatnya mata. Dan gembira hari ni mata saya boleh tengok balik. Jadi kata para ulama, tidak ada yang menimpa manusia. Sebagaimana kata Ikrimah, laisa ahadun illa wa huwa yahzanu aw yafrahu. Walakin ij'alul farah syukran wal huzna sabran. Tidak ada seorang manusia pun melainkan dia akan sedih dan dia akan gembira. Kerana itu jadikan gembira itu syukur dan jadikan sedih itu sabar. Kalau kita sedih, sabar. Kalau kita gembira, syukur. Amal petua dan hikmah ini, maka segalanya mudah dalam takdir Allah pada kita. Hari ini kita dapat anak, alhamdulillah. Kita dapat menantu, alhamdulillah. Naik gaji, alhamdulillah. Hari ini kita kena berhenti kerja, sabar. Allah ganti lebih baik. Hari ini anak kita sakit, sabar. Mudah Allah akan sembuhkan dia lagi dan jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Begitu je hidup. Allah je hidup ni simple je. Simple je hidup. Sebab dunia sementara dia simple. Akhirat tu yang abadi. Kerana itu bila kita berhadapan dengan dunia dengan begitu bersungguh sangat dalam hal dunia, kita akan rasa sedih. Kita tak dapat anak, sedih sangat, bergolek sedih. Misalnya, kena tak dapat anak. Kalau kahwin lama tak dapat anak. Kata hidup ni simple. Sabar. Banyak pahala. Yang ada anak akhirnya macam tak ada anak juga. Berapa ada anak? Tak ada anak. Ni asrama ni macam tak ada anak. Datang kuliah pun tumpang orang. Anak tak ada. Masuk universiti belaka. Macam sama macam saya je awak ni. Begitulah ujian kita. Tak ada beza. Bunyi ada anak ramai. Begitu kita lihat. Sebenarnya dalam kehidupan kita. Yang cerita ada tak dapat jodoh macam sedih Ustaz. Tak ada jodoh. Habis ikhtiar dah Ustaz. Habis ikhtiar tak ada sedih. Nak sedih macam mana? Yang ada suami pun macam tak ada suami juga. Datang kuliah seorang-seorang. Suami tak datang. Kan serupa je kita. Tak ada beza. Artinya sama. Kalau kita lihat kepada dipanggil sebagai kun hakikat sesuatu, akhirnya kita sama. Dan Allah samakan kita semua bila kita mati. Bila kita mati tuan-tuan, yang ada suami, yang ada anak, yang ada keluarga, yang ada saudara, yang ada follow. Sama, seorang diri dalam kubur. Apakah beza yang ada followers dengan tak ada followers? Yang ada likers dengan tak ada likers? Apakah sama orang glamour dengan tak glamour bila dia mati? Seorang diri dalam kubur. Yang ada anak 18. Yang ada bini 4. Yang ada saudara mara. Yang ada kawan-kawan ramai. Sama tak mati? Allah jadikan sama supaya manusia faham hakikat. Inilah ujian. Semuanya seorang. Sebab tu jangan kita ni overacting sangat bila kena ujian. Sampai kita lupa hidup ni simple je. Kalau rezeki kita, rezeki kita. Kalau bukan, saya sabar. Mungkin Allah nak ganti lebih baik. Kalau ni bahagian kita naik pangkat, alhamdulillah. Tak naik pangkat, alhamdulillah. Itu bahagian masing-masing. Tuan-tuan, kalau orang faham tentang rahsia ujian Allah. Dan Allah sebut di sini, supaya kamu jangan sedih sangat, jangan gembira sangat. Terima benda tu semua dengan hukum Allah, sabar dan syukur. Kemudian Allah sebut ayat ini, penutup pada ayat ini dalam memahami takdir Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala tak suka orang yang sombong dengan apa yang Allah beri pada dia. Fakhur dan menghina manusia atas nikmat yang dia ada.
Pertama, tuan-tuan, Allah marah kita sombong, lalu kita kata, inilah usaha pak kerak saya, titik peluh saya, keturunan genetik saya. Memang cerdik macam ni. Janganlah bangga. Allah uji kita. Kalau hari ni kita bijak, bukanlah kerana kita warisi genetik yang bijak. Yang ni bodoh sebab genetik bodoh. Tak ada. Allah uji awak. Habis ayah saya cerdik juga. Allah mau uji ayah awak. Moyang saya juga Allah uji. Mangkali awak punya atas pada moyang, monyet awak tu misalnya atas sekali, mungkin bodoh. Artinya Allah uji. Oh, saya kaya. Awak kaya. Mak ayah awak mungkin miskin. Allah uji dia miskin. Siapa dapat besarkan awak jadi kaya. Dan awak pun tak tahu anak awak jadi apa pula. Tapi ini semua ujian Allah. Jangan siapa pun sebut inilah tulang pak kerak saya, inilah kebijaksanaan tangan. Saya dapat anak lelaki sebab memang keturunan hang jebak. Lelaki semua. Kan itu kurnia Allah. Ujian Allah. Ini pula dapat anak perempuan kenapa memang keturunan Tung Fatimah. Sah. Tung Teja. Itulah dapat perempuan. Kan itu ujian Allah yang dapat perempuan, yang dapat laki-laki. Ada anak kita nampak pintar, ada anak kita nampak lembang dan sebagainya. Itu ujian Allah pada kita. Tak ada apa istimewanya, melainkan dia istimewa kerana cara kita menyambut ujian. Dia jadi istimewa. Yang menyambut ujian tadi dengan sabar dan syukur, itulah yang menjadikan dia istimewa. Kerana syukurnya dan kerana sabarnya. Bukan kerana benda tu. Kita cerdik, bukan cerdik tu yang istimewa. Tapi syukur itu yang menjadikan dia istimewa. Kita kaya, bukan kaya tu istimewa. Ramai mana orang benci orang kaya yang sombong ni. Tetapi yang istimewa di sebalik kaya itu syukurnya. Lalu dia pun berkongsi rezeki dia. Menjadi pemurah. Tak pernah menghina orang. Tolong siapa yang punya kekurangan. Sama juga orang yang kita sebut susah. Tuan-tuan tidak aib pada susahnya. Aib pada tidak ada sabarnya. Aibnya di situ. Kita miskin. Apa hina miskin? Tak hina miskin. Yang hina pada miskin itu kerana kita tak sabar. Itu yang hina kita. Kerana kita tak sabar. Tidak ada kehinaan pada ujian yang Allah beri pada kita. Hina kerana kita hilang sabar dalam ujian tadi. Sebab tu kata para ulama, musibah sebenar bukan musibah ujian itu. Tapi musibah kehilangan pahala dari ujian tadi. Patutnya tuan-tuan dengan ujian tadi, kita dapat pahala cepat. Tapi sebab kita tak sabar, sebab kita mengeluh, akhir hilang pahala. Itulah musibah sebenar. Musibah sebenar sebagaimana kata Imam Ibn Jauzi, bila datang musibah, pahalanya hilang. Sedangkan setiap musibah, dia datang bersama pakej pahala yang besar. Tiba-tiba tak dapat pahala. Berlaku kematian orang kita sayang, dek kita tak sabar, kita tak dapat pahala tu. Walau anak kita tak mati juga. Kita nak menangis macam mana anak tak hidup. Kita nak sedih macam mana takdir tak buku. Tapi yang paling malang pahala di sebalik ujian tadi kita tak dapat. Kita sakit. Oh, kita nak menangis sebab sakit. Nak marah sebab sakit. Rugi kita lepas pahala kita terlepas. Kalau kita sabar melihat ujian Allah, kita dapat pahala. Kemudian Allah Ta'ala tutup ayat ini ataupun dalam tafsir ini. Alladzina yabkhalun. Dan orang yang sombong. Kenapa Allah sebut? Golongan sombong itu tadi disebut satu watak. Alladzina yabkhalun. Orang-orang yang bakhil. Seorang bila sombong, dia bakhil. Nak tengok watak orang sombong, dia kedekut. Kalau tuan-tuan tengok orang tu mula pemurah, maka dia ni orang tak sombong. Dan dia tak kedekut. Dan kedekut ni ada 3 syarat. Ataupun kita katakan seorang nak bebas daripada kedekut bila dia buat 3 benda ni. Pertama, dia bayar zakat harta ni. Yang kedua, dengan hartanya dia memuliakan tetamu. Dan yang ketiga, dengan hartanya dia tolong orang susah. Dalilnya ialah Nabi SAW bersabda, bari'a minasyuh man adda zakah wa qarad daif wa a'ta fin naibah. Keluar daripada sifat kedekut dan sombong orang yang keluarkan zakat. Orang yang beri makan pada tetamu. Dan orang yang tolong orang susah. Allah menyebut, bila Allah sebut tadi, nikmat-nikmat yang diberikan akan melahirkan satu kelompok yang sombong. Dan bila mereka sombong, dia ada satu watak kedekut. Kalau Allah sebut, dan orang-orang yang kedekut, dan suruh manusia pula kedekut. Tentang kedekut, kata ulama, dia ada banyak bahagian kedekut ni. Pertama, dia pengen kedekut dengan harta. Yang kedua, kedekut ilmu. Yang ketiga, kedekut nyawa.
Kedekut nyawa dia. Nyawa ni tak berani nak letakkan pada jalan Allah. Untuk jaga agama Allah. Kedekut. Takut perang. Untuk pertahankan agama Allah. Yang keempat, disebut sebagai orang yang kedekut tenaga dia. Kedekut. Ada yang kedekut harta, ada yang kedekut pengaruh. Ini glamour dia popular, dia ada jawatan, dia ada pangkat, patut tolongan, dia tak nak tolong. Patut dia glamour, tolonglah promosi badan produk-produk orang ni, bisnes orang, dapat glamour kan. Tapi kedekut. Ini panggil kedekut jah. Kedekut pengaruh. Ada yang kedekut ilmu, tanya tak nak jawab. Kedekut ilmu. Ada yang kita katakan kedekut diri, kedekut nyawa. Dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Baik, orang kedekut harta ni ada 3 jenis. Yang pertama ialah kedekut harta dia. Oh, harta dia jangan minta, anak bini dia pun tak dapat. Harta dia. Yang kedua, dia kedekut harta orang lain kepada orang lain. Maksudnya dia dah asuk orang ni. Kau jangan bagi duit kat dia. Padahal orang tu nak bagi, suka dia lah duit dia. Tak, kita cakap dia. Kau jangan bagi duit kat dia. Nanti dia jadi senang. Nanti dia jadi mudah hidup dia. Jangan bagi dia. Kita kedekut harta orang lain. Kita yang duk hasut dia supaya kedekut. Padahal bukan harta kita dia nak bagi, biar dia bagi. Tapi kita halang dia. Ini panggil kedekut harta orang lain. Yang ketiga, kedekut pada harta orang lain pada diri dia. Ini teruk sekali kata ulama. Macam mana? Orang tengok apa nama ni, baju, orang tengok baju dia, pakaian tak berapa bagus, dia pun ni ambil duit tolong beli baju. Orang dah bagi duit orang ni, dia boleh kedekut duit orang untuk diri dia. Yang dia kedekut duit dia sendiri tu, dia tak nak beli baju baru. Jadi orang tengok, oh kedekut, kenapa tak beli baju baru? Sayanglah duit, nanti belanja habis. Kan ada orang kedekut dia, baju sendiri pun tak nak beli. Sedangkan Allah suka, kalau Allah bagi kita rezeki, kita tunjukkan kesan rezeki itu pada batang tubuh kita. Innallaha yuhibbu idza an'ama ala abdihi an yara athara ni'mati alaihi. Allah suka kalau Allah beri satu nikmat pada hamba, Allah nak tengok mana kesan nikmat. Itu Uthman bin Affan, dia kaya, dia pun baju dia kaya. Sebab kesan nikmat. Senang orang miskin kenal dia. Senang dia beri sedekah. Orang kaya, dia kena tunjuk watak kaya supaya orang miskin tahu nak pintak dengan siapa duit. Nak hantar surat peruntukan dengan siapa. Ni orang kaya pakai miskin, kita tak kenal. Orang miskin pula pakai kaya, kita ingat dia banyak duit. Dan minta peruntukan tak dapat pula. Jadi orang kaya pakailah baju kaya supaya kami kenal kamu. Naiklah kereta kaya supaya kami kenal kamu. Kita ni orang kaya naik kancil datang. Orang miskin naik Mercedes pinjam bos dia punya. Dah kelang kabut dah kita. Mana satu kaya ni? Ni semua jadi fake account semua ni. Orang kaya tunjuklah kaya. Senang kami orang miskin, senang kami orang susah, senang kami orang yang perlukan, pergi kat awak. Orang miskin, tunjuk kemiskinan, senang kami bantu awak. Jangan miskin pun action lebih. Kita nak tolong pun rasa macam tak apa-apa nak tolong. Padahal miskin. Tunjuk biar miskin, kami tolong kamu. Artinya bila kedekut yang paling teruk yang disebut oleh ulama', pertama, harta dia kedekut untuk diri dia, keluarga dia semua. Yang kedua, harta orang dia halang daripada beri ke orang. Yang ketiga, harta orang beri ke dia, lalu dia kedekut untuk diri dia. Yang saya sebut beri baju, ni ambil duit, beli baju. Esok tengok tak beli lagi baju, kenapa? Simpanglah duit. Jadi campur duit saya dengan duit awak, jadi banyak duit saya. Oh, dia punya kedekut dia tu lain macam. Payah dia. Ni kita bagi duit banyak mana pun dia tak nak belanja. Dia kedekut. Duit dia pun dia tak belanja, duit kita bagi pun dia tak nak belanja. Ini watak paling buruk sekali. Kedekut. Oleh sebab itu kita lihat bila Allah mencela orang kedekut. Dan kita tahu tuan-tuan sekalian, orang yang kedekut ni, kesan kedekut apa dia? Dia tak akan dapat pahala. Hilang pahala paling besar pada sedekah. Dan itu tanda iman yang lemah. Dan orang kedekut ni, orang pun akan benci pada dia. Orang kedekut, rezeki punya akan makin susah dapat. Hirmanu rizq. Rezekinya kurang. Orang kedekut, dia akan melakukan perbuatan dosa. Orang kedekut, dia sendiri tak dapat menikmati kelazatan dunia. Kedekut. Ya, dia duit banyak. Dia makan, tetap makan selimut ikan bilis juga. Dah duit banyak, belilah lobster seekor letak atas tu. Tak, jimat usaha. Bazir. Bazir bawa nak makan sedap sikit. Sebab dia kedekut, dia sendiri tak dapat rasa kelazatan duit dia. Nikmat dunia. Dia tak dapat. Anak bini lagi tak dapat. Tetap ni, order nasi lemak telur je tau, jangan lebih. Telur je.
Dia punya kedekut siang. Biarlah orang tu nak makan nasi lemak siakak sekali. Nak makan nasi lemak lauk ketam sekali, bagilah. Dah dapat gaji tu, kedekut semacam. Ni orang kedekut ni tuan sekalian, dia sendiri tak dapat rasa lazat dunia. Tak dapat. Jangan kalau kita Allah bagi rezeki murah. Kita lah pertama menikmatinya. Dalam hadis bila seorang lelaki kata, ya Rasulullah saya ada 1 dinar. Saya nak beri pada siapa? Kata Nabi SAW, beri untuk diri kamu. Kamu nikmati dulu. Ya Rasulullah saya ada lagi sekeping duit emas. Beri pada siapa? Beri pada isteri kamu. Maknanya kita suami, kalau tuan-tuan dapat gaji, pertama tuan-tuan entertain diri sendiri dulu. Lepas tu baru bagi duit ke bini. Kita dulu tukar baju baru, kasut baru semangat kerja. Ni kerja 10 tahun kasut pun tak tukar. Akhirnya kita tak semangat nak kerja. Kita sendiri ni, detik beli baju baru sekian-sekian. Lepas tu isteri kita pula. Oh lah isteri semangat lepas kita pergi kerja. Kata hari abang kerja lah abang senang saya dapat duit. Pergi kerja. Tak balik pun tak apa. Artinya di situ kita lihat bagaimana orang yang pemurah, dia dapat rasa kelezatan hidup. Orang kedekut tak akan rasa. Walau dia duit banyak. Dan bila orang tu kedekut, sebenarnya dia telah mendedahkan hartanya kepada kebinasaan. Orang akan mencuri, orang akan merompak. Dia akan hancur macam tu hartanya. Siapa kedekut sebenarnya dia mendedahkan hartanya kepada kehancuran. Dan orang kedekut sebenarnya dia sedang membuka aibnya yang tak boleh ditutup. Tuan-tuan, bila kita ni ada aib. Kita ni macam-macam aib dia jahil. Kita ada nakal pun ada macam-macam lah. Tapi semua aib ini dia boleh tutup dengan satu selimut namanya selimut sedekah. Dia macam umpama kapek tuan-tuan. Kalau tuan-tuan angkat kapek tu macam-macam kotor orang bawah tu. Tak percaya angkat kapek bawah ni. Dalam tu macam-macam lipan ada semua pun. Tapi nampak indah kerana dia kapek. Kita ni perangai macam-macam uduhnya. Tapi bila kita jadi pemurah ditutup. Orang pun tak semangat nak bincang keaiban kita sebab dia tu baik. Oh pemurah. Kalau kuliah tak pergi pemurah tu. Dia macam tak ada aib dia. Tapi kalau dia kedekut, dia buat apa benda pun macam itu aib dia. Walaupun dia tahajud malam hari, baca Quran tak berhenti, Mekah jangan kira berkali-kali. Semua benda ni, Quran pun hafal kat mulut dia. Zikir ni sampai lunyai jari. Tapi apa? Dekuk tu, dekuk. Tuan-tuan habis kebaikan dia. Orang tak nampak. Sebab itu Allah menyebut dalam banyak ayat tentang kedekut. Banyak bab-bab kedekut. Maka para ulama menyenaraikan puluhan. Ni saya catat 20 keburukan kedekut. Tapi tak sempatlah baca 20. Sikit. Sebahagian daripada perangai sebab ataupun kesang daripada kedekut. Sebab itu Allah kata, orang-orang yang kedekut dan menyuruh manusia kedekut. Apa kata Allah? Wa man yatawalla fa innallah. Mereka inilah golongan yang sombong. Golongan yang akan binasa. Itu Allah sebut wa man yatawalla, dan kalau kamu tak peduli perintah Allah supaya bersifat pemurah dengan nikmat yang kami berikan, ingat fa innallah, sesungguhnya Allah huwal ghani, Allah kaya. Tuan-tuan, mereka menyangka dengan kedekut itu tanda cerdik. Ramai yang kedekut merasakan dia bijak dalam pelaksanaan planning ekonomi dia. Saya Ustaz ada duit, saya simpan sana, simpan sini, kita awak tak ada sedekah, tak ada Ustaz. Semua kita simpan. Semua kita buat investment, semua sekian. Dia ingat dia cerdik. Dia ingat duitnya akan banyak dengan cara macam tu, dia silap. Kata orang Islam, cara kita belanja duit lain daripada orang kafir yang tak diimang tu. Tuan-tuan gaji berapa? 3,000 sebulan. Tuan-tuan, kita dah terfikir ni paling kurang 10% kita nak sedekah. RM300. Macam mana bentuk sedekah? Nak beri ke kawan keluarga, tak kira. Asalkan duit tadi kita akan sampaikan pada orang yang memerlukan. Ini cara orang beriman berfikir. Apatah lagi mereka tahu pahala sedekah besar. Dan akhirat kelak setiap orang berdiri di padang mahsyar mengikut di bawah teduhan payung sedekah mereka. Kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi. Setiap orang beriman akan berteduh di bawah teduhan sedekahnya akhirat kelak. Dan kalau kita dah tahu itu nilainya, takkan tuan-tuan nak suruh teduhan tuan-tuan kecil, nak suruh teduhan besar lah. Kita sedekah. Tapi orang kafir, dia rasa dengan duit tu tak beri korang. Saya pernah dengar satu ceramah. Ni ceramah pakar ekonomi kafir. Pakar ekonomi kafir. Ni terkenal di dunia. Antara cara dia kata, jangan beri duit korang. Kenapa orang nak beri duit korang?
Awak usaha sekian, tiba beri korang. Kata ni orang tak percaya pada keberkatan, tak percaya pada pertambahan Melayu. Ni dia kafir, tak apalah. Jangan beri korang simpang duit sini. Sebab kalau kamu susah, siapa tolong? Oh, dia ajar ayat tu. Kalau susah, siapa tolong? Tuan-tuan sekalian, habis kalau dia susah, kalau dia simpan duit, dia ingat duit dia boleh tolong dia ke? Duit tu bolehlah tolong kalau dia tak ada duit. Tapi kalau dia rebah tengah jalan tu, duit dia ke tolong dia? Tengah-tengah jalan rebah. Siapa tolong dia tu? Maka kalau orang dihina tu, yang tolong angkat dia, hantar hospital. Bukan duit dia tolong angkat dia. Ni orang mentaliti kapitalis. Ni mentaliti Yahudi. Orang beriman, tuan-tuan, kita diajar. Ya betul lah kita yang usaha keras. Tiba-tiba senang-senang kita bagi duit. Tak. Hakikatnya duit tadi kita bagi untuk kita. Untuk pahala kita akhirat kelak. Untuk kesenangan kita akhirat kelak. Bahkan untuk jaga harta kita. Bahkan untuk menambahkan harta kita. Bahkan membersihkan sifat kedekut kita. Bahkan membina jalinan ukhuwah sesama kita. Mempertautkan lagi hubungan kemasyarakatan. Kemanusiaan. Bahkan lebih hebat pada itu, meningkatkan iman kita. Bukankah duit kita gunakan untuk menguntungkan kita? Tidak ada yang lebih untung daripada iman kita meningkat. Iman meningkat sehingga kita mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah. Ini orang cerdik, dia tak kedekut. Allah beri amaran, kalau kamu kedekut, Allah tetap kaya. Allah akan berikan harta pada orang yang pemurah. Lepas tu tuan-tuan, orang kedekut, saya katakan, di antara bentuk azab Allah pada orang yang kedekut, Allah menghilangkan dia menikmati hartanya sendiri. Dia sendiri tak mampu, tak takut menikmati harta. Apatah lagi kalau dia menikmati harta, orang pun tahu dia kaya. Dia pun tak tunjuk kaya, takut. Sebab apa? Nanti orang tahulah aku banyak duit. Dia pun tak tunjuk. Jalan kaki, naik basikal, buat miskin. Buat miskin. Cari makanan free. Ni, tak nak tunjuk. Nanti orang tahu kita ada duit, kena bagi duit. Tuan-tuan, hairan. Bagaimana dia boleh melepaskan menikmati harta yang dicari? Jadi kita kalau bijak, dah kita cari harta, kita lah tak nikmat. Rugilah tuan-tuan duk cari harta, tuan-tuan tak dapat menikmati. Jadi kita menikmati. Ini kesalahan orang kedekut. Allah haramkan dia menikmati rezekinya, menikmati harta yang dipungut. Dan orang sekelilingnya pun sama, diharamkan. Sebab tu kata ulama, kita ni tuan-tuan kalau dapat jamuan daripada orang pemurah, makanannya menjadi obat. Tapi kalau kita dapat jemputan daripada orang kedekut, makanannya jadi racun. Sebab apa? Dia beli udang buruk, dia beli ikan busuk. Sebab apa nak murah? Nak murah. Orang kalau dia pemurah pula, tahu tetamu nak datang, takkanlah ikan koman-koman. Paling kurang dia akan ikan jenahak ni satu. Ikan unga ke, paling kurang. Dia tahu tetamu datang, sembelih kambing. Ni tetamu datang. Maka kalau kita bertamu di rumah pemurah, kita sihat. Dapat susu segar, makanan segar. Semua segar-segar. Tapi kalau tuan-tuan tetamu dengan orang kedekut, tak kira saudara mara kita ke kawan-kawan kita, maka better jangan makan makanan ni. Pasti kita rosak. Pasti kita berpenyakit. Tak payah terima jemputan orang kedekut. Kadang-kadang dia buat jamuan kahwin pun, tapi kedekut. Lauk dua je. Punya kedekut. Kita dah datang jauh-jauh. Ni sampai seberang wilayah. Seberang pantai timur ke pantai barat. Tengok dia buat jamuan kahwin cipuk. Kedekut. Tapi kauknya besar. Kauk dua. Ni macam mana boleh kedekut macam ni. Tak tahu tetamu datang jauh ni. Belanja banyak-banyak tak apa. Tetamu yang datang jauh paling kurang dia boleh makan kenyang ni. Seronok. Boleh buat bekal lagi. Datang dari mana ni? Kita buat jamuan jauh. Datang daripada Pahang. Ni ambil. Buat balik Pahang ni. Orang pun berbaloi datang jauh-jauh. Ni cara orang pemurah. Ini kita cerita orang mampu lah. Tak mampu jangan buat. Nanti mampu cerita. Cerita orang mampu. Kita cela orang kedekut. Orang dia mampu tapi dia buat kedekut ni. Duit banyak. Bila dia buat jamuan, dia tahu orang jauh-jauh datang, dia boleh bungkuk. Tak, dia tak buat macam tu. Dia tetap cari sekian-sekian. Tapi tanya salang kauk, dia tulis tu berapa. Kauk tulis yang buku. Dia ada budaya, dia akan tulis. Berapa kita bagi. Jangan main-main. Dia tulis tu. Okey ni, si mak bagi RM20. Boleh. Kita ambil balik. Pen tulis depan dia. Lauk, 2 keping lauk. Tulis balik. Apa kita bagi dia RM20 misalnya. Jadi ni cerita orang pemurah dengan orang kedekut. Orang pemurah tak pernah rugi. Dan orang kedekut tak pernah untung.
Orang pemurah tak pernah bodoh. Orang yang kedekut tak pernah cerdik. Maka pilihlah menjadi pemurah di sebalik nikmat yang Allah beri pada kita. Kita tak rugi apa-apa, bahkan mengalir rezeki kita lebih banyak daripada apa yang kita sangka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.